Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan topik 2, konsep etika dan peradaban. Pertama sekali, saya kenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Suzy Yasniza binti Awang. Yang kedua, Dayang Fatin Amira binti Abang Ibrahim dan saya sendiri iaitu Nurdana Farhana binti Hamdan. Pada hari ini, kami akan menerangkan topik yang kedua iaitu konsep etika dan peradaban. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan kepada kursus ini adalah sesuai dibincangkan kedua-kedua konsep ini satu persatu masing-masing dengan tersendiri dan kemudiannya melihat kaitannya dalam konteks susur masa prakolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Fokus pertama adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Fokus kedua pula adalah terhadap konsep etika khususnya menghuraikan pengertiannya dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Kemudian dikupas pula impak kefahaman dan amalan konsep etika ketika disemaikan semasa zaman kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Fokus ketiga pula adalah terhadap konsep peradaban berdasarkan susur masa pra-kolonialism, kolonialism dan pasca-kolonialism. Timur dan Barat, perspektif agama dan kepercayaan. Contoh-contoh boleh ditimba daripada pengalaman sejagat dan alam Melayu. Bagi sinopsis ini, saya akan terangkan secara ringkas berdasarkan gambar rajah di bawah mengikut susur masa iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Fokus yang pertama ialah idea dan pergerakan amalan etika dan peradaban dunia iaitu di wilayah alam Melayu serta luar wilayah alam Melayu. Fokus kedua ialah etika dan peradaban dalam konteks sejarah pemikiran Eropah iaitu sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Seperti yang terdapat dalam gambar rajah tersebut, susur masa bermula daripada peradaban alam Melayu, seterusnya ke peradaban sejagat, Timur, Barat, prakolonial, kolonial, pasca-kolonial, perspektif agama dan kepercayaan. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan konsep etika dan peradaban. Etika berasal dari perkataan ethos, Greek yang bermaksud perangai atau kepribadian. Etika juga merupakan satu sistem dasar akhlak, adat, tingkah laku atau kesusilaan. Etika juga merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul kehidupan yang baik. Manakala peradaban yang diambil daripada perkataan adab ialah salah satu istilah dalam bahasa Arab yang membawa maksud adat kebiasaan. Peradaban juga merujuk kepada konteks etika tingkah laku yang dianggap sebagai model. Objektif kajian bagi topik yang kedua ini ialah memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Dan hasil pembelajaran yang kita akan dapat melalui topik yang kedua ini ialah menjelaskan konsep etika dalam sejarah manusia dan membincangkan konsep peradaban pemikiran manusia. Kandungan yang terdapat dalam topik yang kedua ini ialah yang pertama, menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban. Yang kedua, konsep etika yang merangkumi sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa, selepas Enlightenment. Juga perspektif agama dan kepercayaan dan kolonialisme dan pasca-kolonialisme. Kandungan yang ketiga ialah konsep peradaban iaitu kolonialisme, pasca-kolonialisme, Timur dan Barat serta perspektif agama dan kepercayaan. Baiklah, saya mulakan dengan isi kandungan yang pertama iaitu menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia.
Dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlulah memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Selain itu, pengaruh peradaban dari luar peradaban alam Melayu juga perlu dikaji kerana Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah berada di laluan-laluan timur Barat melalui Selat Melaka hinggakan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera dan pesisir pantai barat Tanah Melayu silih berganti menjadi pelabuhan sedunia di mana peradaban majmuk bertemu dan mula bergaul. Terdapat juga proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban, sama ada sudah terputus atau masih berterusan, yang tersulam sehingga ke hari ini bersama sistem kapitalis sedunia, yang dipengaruhi oleh globalisasi dan dipacukan pula oleh dunia digital. Pertemuan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia menjadi lebih rencam dan tidak mustahil amalan setempat menjadi terpecah dan tidak utuh. Sebagai contoh, bendera Uthmaniyah yang telah dijadikan panduan serta inspirasi oleh Kerajaan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Johor dalam membina bendera mereka. Seperti yang anda lihat, bendera-bendera tersebut mempunyai beberapa persamaan. Seterusnya, saya akan menjelaskan secara ringkas berkaitan pengaruh peradaban sedunia yang merangkumi kerajaan-kerajaan silih berganti dalam alam Melayu Nusantara serta peradaban di luar alam Melayu. Seterusnya ialah kerajaan-kerajaan silih berganti dalam alam Melayu Nusantara. Saya akan terangkan secara ringkas. Yang pertama ialah Kesultanan Melayu Patani, yang seterusnya diikuti oleh Kesultanan Melayu Melaka dan beralih kepada Kesultanan Melayu Aceh dan beralih kepada Kesultanan Melayu Pagaruyung, Kesultanan Melayu Siak, Kesultanan Melayu Banten, Kesultanan Melayu Mataram, Kesultanan Melayu Demak, Kesultanan Melayu Ternate, Kesultanan Melayu Brunei dan yang terakhir beralih kepada Kesultanan Melayu Sulu. Peradaban di luar alam Melayu pula, sebagai contoh, ianya berlaku di China, Ming, India di Gujarat, Arab, Yaman dan Hadramaut, dan yang terakhir Barat di Portugis, Belanda, Inggeris dan Jepun. Bahagian yang terakhir dalam kandungan yang pertama ialah peradaban kontemporari, membina peradaban kacukan global. Kontemporari membawa maksud pada masa yang sama, semasa atau pada masa kini menurut Kamus Dewan edisi keempat. Sebagai contoh, di Timur, ianya berlaku di Jepun, Korea, China, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal dan Uzbekistan. Di ASEAN pula, ianya terjadi di Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Kemboja dan Filipina. Manakala di Arab, di Mesir, Saudi, Palestin, Syrian, Iraq dan Yamani. Di Barat pula, ianya tertumpu di Inggeris, Amerika dan Bosnia. Manakala Afrika, ianya tertumpu di Nigeria dan Sudan. Dan yang terakhir, Australia dan New Zealand turut bersama. Konsep etika. Sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Etika dari segi bahasa bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sekumpulan manusia. Etika meliputi bentuk berpakaian, percakapan, pentadbiran, ketuanan dan lain-lain. Etika boleh dilihat melalui pemikiran sosial daripada tokoh-tokoh barat seperti Aristotle, Plato dan Descartes. Pada zaman Enlightenment, berlakunya reformasi gereja atau reformasi Protestan. Tamat kuasa agama pada terakhir zaman Renaissance, pemisahan agama daripada politik. Pada zaman Revolusi Perancis,
Sistem beraja diganti dengan sistem republik. Revolusioner Perancis menggunakan cogan kata liberty, equality, fraternity, dan nation. Pada zaman revolusi industri, wujudnya sifat individualisme, hak asasi, demokrasi, inkuiri saintifik, dan pembangunan dari segi rasional, legal, dan institusional. Berlakunya pengembangan komunikasi dan pengangkutan. Perdagangan sedunia oleh mersental ke kapitalis sedunia, globalisasi, dan dunia digital. Konsep etika juga boleh dilihat melalui agama. Contohnya, agama Hindu pada zaman dinasti Chola, agama Buddha pada zaman dinasti Sriwijaya dan Majapahit, agama Islam pada zaman Kerajaan Funan, Kalimantan, Indrapura, Melaka, Pasai, Aceh, Patani, Johor, Brunei, dan Sulu. Seterusnya berlaku pemerintahan Inggris di Tanah Melayu melalui Perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1824. Di Melaka, Pulau Pinang, Singapura, dan Perak berlakunya pemisahan agama dari politik. Kerajaan memiliki kuasa mentadbir dan menghukum. Berlakunya demokrasi dan undi, manakala sultan pula hanya mengurus budaya dan agama Islam sahaja. Islam hilang dari peradaban dan menjadi pensyariatan ilmu agama. Pada tahun 1957 hingga tahun 1969 masih meneruskan ilmu kolonial dan negeri hanya menguruskan tentang budaya dan agama sahaja. Pada tahun 1970 masih wujud ilmu kolonial, tetapi kerajaan mula mengurus peranakan Islam dalam projek modernisasi negara. Pembinaan negara bangsa dalam kalangan Melayu terbina, tetapi dalam kalangan bukan Melayu masih lebih melihat pembangunan negara tanpa bangsa. Konsep peradaban, kolonial dan pasca-kolonial. Peradaban bermaksud sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Penulisan Furnivall 1948 berkaitan tentang hubungan dan politik adalah kebiasaan ataupun tidak sah. Kewibawaan bersifat pribadi, berdasarkan kehendak dan bukan berdasarkan undang-undang. Adat dan kewibawaan seseorang berhubung kait dengan agama. Perintah sosial tidak bergantung pada undang-undang impersonal dan hak individu, tetapi atas kewibawaan pribadi dan kewajiban adat. Kewibawaan dan adat perlu mendapatkan kebenaran dari mereka atas sebab keagamaan. Struktur sosial mengikut hierarki dan kewibawaan dari atas ke bawah. Seterusnya, kerangka konsep dan teori Furnivall, Westwood, dan Posner diringkaskan dan dikelompokkan menjadi 4 dimensi, tetapi kemudiannya dilanjutkan menjadi 5 dimensi, yaitu yang pertama, memperkasakan individu berbanding tingkah laku kolektif. Yang kedua, rasional dan saintifik berbanding tingkah laku emosi. Ketiga, tingkah laku universalistik berbanding khusus. Yang keempat, sistem sosial terbuka berbanding sistem sosial tertutup. Dan yang terakhir, lebih bermoral berbanding duniawi. Seterusnya, saya akan menerangkan konsep peradaban Timur dan Barat, yaitu Timur Tengah. Timur Tengah merupakan sebuah wilayah yang secara politik dan budaya yaitu sebahagian benua Asia. Timur Tengah juga didefinisikan sebagai negara-negara di Asia Barat Daya dari Iran ke Mekah. Timur Tengah juga memberi impak yang besar kerana sebelum agama Islam bertapak dan berkembang, penduduk mempunyai kefahaman animisme yang diwarisi oleh datuk dan nenek moyang mereka. Selepas kedatangan Islam, Timur Tengah dapat menghakis pengaruh peradaban India sebelum ini.
Kedatangan Islam juga mengubah pegangan agama, kepercayaan, pemikiran, cara hidup, dan sebagainya. Pengaruh India tidak sepenuhnya hilang, cuma diadaptasi dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Konsep peradaban di Barat bermula dengan kedatangan kuasa kolonial ke tanah Melayu. Kedatangan kuasa kolonial bukan sahaja membawa pengaruh dalam kehidupan sosial dan sistem ekonomi masyarakat, tetapi juga membawa implikasi yang besar dalam struktur pentadbiran dan pemerintahan negara. Setelah kemasukan kuasa Inggris, pengaruh Barat jelas kelihatan khususnya dari sistem pemerintahan negara dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya kefahaman berkaitan dengan etika dan peradaban, di mana agama dipisahkan dari politik. Perspektif agama dan kepercayaan. Menurut bahasa, agama adalah kepercayaan kepada Tuhan atau sesuatu yang gaib dan sakti, yakni merujuk kepada sistem kepercayaan yang kohesif. Kepercayaan ini adalah mengenai aspek ketuhanan. Fenomena agama. Fenomena agama terbahagi kepada 4, yaitu yang pertama, perlakuan, contohnya sembahyang, membuat sajian, perayaan, dan upacara. Yang kedua, yaitu sikap, contohnya sikap hormat, kasih, ataupun takut kepada kuasa luar biasa, anggapan suci dan bersih terhadap agama. Yang ketiga, pernyataan, contohnya jampi, mantra, dan kalimat suci. Dan yang terakhir, benda-benda material yang zahir, contohnya bangunan, masjid, dan gereja. Jenis agama terbahagi kepada 2, yaitu agama sejagat dan agama rakyat. Agama sejagat ialah agama-agama yang besar dan mempunyai minat untuk menyebarkan ajaran untuk keseluruhan umat manusia tanpa mengira kaum dan bangsa. Contohnya, agama Islam, Kristen, dan Buddha. Agama rakyat pula ialah agama yang kecil dan amalannya hanya terhad kepada bangsa tertentu, contohnya agama Cina Taoisme dan agama Sikh. Sumber-sumber agama terbahagi kepada 2, yaitu agama bersumberkan wahyu dan agama bersumberkan budaya. Agama bersumberkan wahyu merujuk kepada agama yang menuntut dirinya sebagai agama yang diturunkan daripada Tuhan. Penurunan agama ini daripada seorang rasul, contohnya agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Agama bersumberkan budaya pula ialah merujuk kepada agama yang tidak menuntut kepada sumber wahyu. Agama ini merujuk kepada pelbagai sumber seperti pembuktian, falsafah, dan sebagainya. Contohnya, agama Buddha dan Hindu. Yang terakhir ialah peranan agama. Terdapat 4 peranan agama, yaitu yang pertama, memberi pandangan dunia kepada satu-satu budaya manusia. Yang kedua, menjawab pelbagai soalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Yang ketiga, memberi rasa kekitaan kepada sesuatu kelompok manusia. Dan yang terakhir, berperanan sebagai kawalan rakyat.